hari ini kita difahamkan pihak berkuasa negeri tak tahu apa-apa pun. Macam mana Felda boleh brief, boleh bagi taklimat kepada penuka Felda dalam keadaan kerajaan negeri tak tahu apa-apa. Ini menjadi satu perkara yang menimbulkan tanda tanya. Yang keduanya, kerajaan negeri letakkan sekatan kepentingan untuk menjaga kepentingan tanah penuka daripada tergadai, tercagar dan sebagainya. Tiba-tiba syarat ini telah diberikan oleh kerajaan negeri ada di bawah Reserve Melayu dan Akta JSA. Tiba-tiba Felda selaku badan berkanun dia nak pajak kebun penuka. Ini satu perkara yang menimbulkan satu tanda tanya dan kita buat laporan polis hari ini termasuk apa motif sebenar Felda berbuat demikian. Okey, apa isu yang kita mohon penjelasan, apa motif Felda nak pajak kebun penuka sedangkan daripada jumlah 112,635 orang penuka, 94,000 adalah penuka yang telah menyerahkan pengurusan kebun kepada Felda. Jadi kalau dah Felda tu dia uruskan kebun penuka, dia nak pajak buat apa lagi? Sekarang ini 94,000 ni penuka dia serah bulat-bulat kebun daripada Felda. Nak uruslah apa pun. Tiba-tiba kalau dia dah urus, dia nak pajak buat apa? Ini yang menjadi tanda tanya dalam keadaan rumus ataupun kabar angin bertiup kencang bahawa Felda hari ini sedang berdepan dengan krisis kewangan yang sangat kritikal. Adakah motifnya dengan sandiwara terbaru selepas FGBH kan, mereka bagi satu tawaran yang lumayan, bagi duit 3,000 atau 5,000 atau lamsam 500,000, maknanya dengan kadar yang lumayan untuk mereka ambil tanah penuka ini. Bayangkan kalau seorang penuka 10 ekar dan kita ambil kira 80% penuka yang bersetuju, bayangkan ratusan ribu hektar tanah penuka ini dipajak. Dan kebimbangan kita, mereka pajak tanah penuka ini kepada pihak ketiga untuk mereka dapat duit, dan daripada duit itu mereka beri kepada penuka dan sebanyak 3,000 atau 5,000 atau berapa jumlahnya, kerana mereka nak dapatkan dana untuk mereka cover keadaan kewangan kerajaan. Ini yang kita nampak. Dan kalau ini kebenarannya ini, bagi saya ini satu lagi mimpi yang sangat mengerikan, lebih teruk, lebih buruk daripada kegagalan Felda Global Venture yang diperkatakan sebelum daripada ini. Kes banyak kalau saya nak sebut. Apa yang berlaku penggadaian kepada kes Felda Cahaya Baru di Masai, di Sungai Buaya, di Sendayan, di Labu Johnson, di Bukit Cerakah. Ini kes-kes apabila tanah penuka tidak boleh dipertahankan, maka dia tergadai kepada pihak. Saya nak gambarkan begini, sebab tu saya kata saya bukan nak menuduh, saya mohon penjelasan. Isunya, kalau Felda cagar tanah penuka dan gagal untuk ditebus semula dalam tempoh pajakan itu, artinya tanah penuka ini akan tergadai kepada pihak lain. Sebab itu, dulu saya beranggapan bila mula-mula timbul kes ini selepas Hari Raya, maknanya isu pajak ini saya dengar selepas Hari Raya yang lalu, saya fikir ia didalangi oleh satu sindiket, kan? Rupa-rupanya bila saya buat semakkan, ia bukan sindiket daripada pihak luar, melainkan daripada pentadbiran kerajaan. Saya akan dedahkan tokoh-tokoh yang buat taklimat-taklimat ini. Maknanya datang daripada pegawai-pegawai kanan Felda di headquarters. Mereka yang turun berjumpa dengan penuka-penuka Felda. So mereka tak boleh tipu kata mereka tak tahu, kan? Sebab yang datang bagi taklimat adalah pegawai-pegawai kanan Felda. Jadi sebelum saya dedahkan nama-nama mereka yang bagi taklimat, saya mohon penjelasan daripada Tan Sri Samad sebagai Petisi Felda dan juga pengarah besar Datuk Faizul Ahmad. Sila buat penjelasan apa sebenarnya motif mereka berbuat demikian, kerana inilah merupakan aset yang cukup berharga kepada rakyat, terutama orang lain. Bila dia start buat offer tu? Selepas Hari Raya. Saya fikir dalam bermula daripada bulan 9 yang lalu. Dalam kawasan yang kita dah berikan, Saya fikir tak kurang daripada 40-50 Felda yang dia dah turun. seluruh negeri lah. Seluruh Malaysia. Antaranya yang saya kenal pasti, contohnya di Felda Kemang 1. Felda Kemang 1 mana salah seorang pegawai kanan Felda sendiri.
Dia buat di Dewan. Dia buat di Dewan, disertai oleh lebih kurang 300 penutur Felda. Dan dia sebut option tu dia sebut. Kan? Option. Satu lagi ialah di Felda gugusan emas. Gugusan emas ni terletak di Sabah. Oh, dia dah buat option. Kedua-dua Felda ni, keluasan tanahnya adalah 14 ekar. Batu option ni adalah 5,000 sebulan. Kan? 14 ekar seorang. 14 ekar seorang penukar ni. Dan di tempat-tempat lain pun dah mula-mula. Saya Dia fikir dekat taklimat juga atau dia ada surat ke? belum lagi. Saya yakin langkah pertama yang mereka buat, mereka nak survey. Just brief. Dia nak brief dulu, dia nak tengok respon daripada penukar. Tapi saya nak jelaskan di sini, penukar Felda kita tahu latar belakang pendidikan. Macam juga isu Felda kan? Mula-mula memang dulu isu FGV pun dia bermula dengan taklimat. Bila dia nampak respon tu positif, tahulah dia masuk step yang berikutnya. Saya nampak hari ini kebanyakan penukar Felda dia berada dalam keadaan yang uzur, warga emas. So bila mereka ditawarkan dengan satu jumlah yang lumayan, saya tak nampak penukar Felda ini boleh mampu bertahan. Kan? Ini kebimbangan kita, terutamanya generasi kedua. Mana kalau sebahagian besar saya mendapat maklumat mereka nak survey, kalau mereka boleh yakinkan sekurang-kurangnya 80% daripada penukar, mereka akan on. Sebab saya difahamkan selepas survey, board akan meeting. Sekarang dia belum sampai board lagi. Maksudnya peneroka belum lagi bagi maklum balas lah. Belum lagi. Tapi respon yang kita terima memang positif, maknanya penukar ni akan setuju. Sebab alasan penukar, kami dah tua kan, kami dapat tiap-tiap bulan 3,000 selama 30 tahun. Dia kata pun kami pun bukan nak gadaikan kami nak pajak saja. Maknanya Felda berjaya memberikan keyakinan tentang orang kata kebaikan daripada pajakan. Mereka tak nampak apa yang kita dedam. Seperti juga isu Felda Global Venture. Sebab itu kami ambil action pada hari ini, sebab bagi kami isu ini sangat penting, jauh lebih penting, sebab dalam isu Felda Global Venture dia melibatkan tanah Felda Plantation seluas 367 hektar. Tapi pada kali ini dia melibatkan keluasan tanah 500,000 hektar. Jauh lebih besar. Dan kesannya lebih buruk sebab Felda Plantation dia melibatkan estate Felda. Tapi ini melibatkan penukar. Maknanya kalau penukar tanah mereka dah tergadai, so penukar akan 200,000 hektar tu untuk satu Malaysia. 508,000 hektar sekali tanah penukar Felda. Jadi sebab itu kita buat laporan polis pada hari ini. Kita mau penjelasan daripada pihak berkenaan lah untuk jawab. Itu isu yang pertama. Isu kedua nanti akan didetailkan oleh Dr. Rosli. 112,635 orang. 635 orang. Saya sebut tadi, yang serah kebun pada Felda selama ini pun diurus oleh Felda dah 94,000. Hanya lebih kurang sekitar 17,796,000 saja yang buat atau urus kebun mereka secara persendirian. Hujah Felda, saya dapat tahu, hujah dia kata kebun penukar ni semak, kebun penukar ni dah ada pihak-pihak yang pajak, kan? Tapi kalau hujah itu digunakan, bagi saya tidak munasabah. Sebab mereka yang buat sendiri, kalaupun mereka pajak pada pihak lain, jumlahnya terlalu kecil. Mana sekitar 17,000 orang saja. Sedangkan yang selebihnya itu diurus oleh Felda. Bila diurus oleh Felda, kalau hujah mereka kebun tu semak, tak sempurna, kegagalan itulah kegagalan Felda, bukan penukar. Sebab penukar dah serah pada Felda. Kan? Maknanya tak logik lah mereka nak guna hujah yang seperti itu. Ini isu yang sangat besar. You bayangkan kalau isu isu ternakan lembu 250 juta, isu ini membabitkan jumlah yang jauh lebih besar. Itu isu yang pertama. Yang kedua, saya nak respon dengan beberapa statement yang keluar sebelum ini. Pertama, kenyataan daripada Yang Berhormat Lim Boon Heng tentang pelaburan tidak berhemat. Okay. Juga telah keluar daripada beberapa orang ahli parlimen dalam sidang parlimen, antaranya Datuk Kamruddin Jaafar membangkit pelaburan Felda di London, ladang dan sebagainya. Jadi saya nak minta Dr. Rosli, kita punya penasihat ekonomi, untuk sebut dan saya nak bagi tahu selepas ini kita akan buat satu susulan kepada SPRM. Saya pegang kata-kata daripada Datuk Mustafa Ali, iaitu Pengarah Siasatan SPRM. Mana-mana ada isu yang melibatkan sama ada dia kata jerung ke ikan bilis ke, maklumkan kepada dia. Dan ini isu ni saya nak tunjuk
kepada rakan-rakan media, telah pun dicatatkan oleh kita punya Dr. Rosli Yaakob, membabitkan lebih kurang sekitar 5 bilion dia punya ni 5 bilion. Jadi saya minta Dr. Rosli hurai sikit dan kita akan buat report sekarang laporan dari wang FGBS yang saham yang mereka terbitkan. Dia minta Dr. sikit. Satu ya, di dalam permohonan penyelesaian Amanda Agro Ventures dia mengemukakan pelan perniagaan. Intisari dia pelan perniagaan FGB ialah untuk menjadi sebuah syarikat agrobis atau syarikat niaga tani yang ulung di dalam dunia. Dikatakan nak jadi dalam senarai 10 ke atas lah, dalam kumpulan syarikat niaga tani agrobusiness. Tetapi kita lihat sejak ke belakang ini bila duit dah banyak, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, daripada penyenaraian Fedah Agro Ventures generate menjana 4.4 bilion. Bila dah duit banyak ni, apa yang berlaku sejak ke belakang ni ialah mereka mengembangkan perniagaan, FGB mengembangkan perniagaan tanpa mengikut business plan yang telah dikemukakan kepada Security Commission dan Bursa Saham semasa permohonan untuk penyenaraian. Contoh yang utama ialah sejak pembelian hotel Grand Borneo Hotel bernilai 110 million di Kota Kinabalu. Ini luar pada business plan. Yang kedua, pembelian baru-baru ini diumumkan sebuah kompleks kondominium di London. Di London bernilai lebih kurang $500 million ringgit, 50. Ini kita nak tanyalah Tan Sri Isa Samad ni, kamu nak bawa Fedah Agro Ventures ni nak meniaga hotel ke nak meniaga agro business? Ini persoalan besar. Kita nak tanya dia. Jadi itu satu isu. Yang kedua, membeli sebuah ladang yang keluasannya lebih kurang 18,000 hektar di Sabah, di bawah milik syarikat tersenarai Pontian United Planting Berhad. Nak beli syarikat ni, saham dia pada nilai RM140 satu saham. Dan kos dia nak beli syarikat ni adalah lebih kurang 1.2 bilion. Kenapa nak beli syarikat plantation yang senarai yang lebih mahal bila Fedah Agro Ventures hanya jual syarikat trade wind yang dia miliki sebanyak 20% pada harga RM9.30 saham dan dapat generate lebih kurang $500 million. Beli, jual syarikat peladangan yang selama ini memberi dividen yang agak lumayan kepada Fedah Agro Ventures, jual murah pula. Analis kata anda market price, jual pula kepada Syed Mokhtar Bukhari. Jadi Syed Mokhtar Bukhari untung saja-saja daripada perbezaan harga pasaran dan harga yang Fedah jual tu, 500 lebih kurang $500 million. Beli, jual syarikat yang perladangan yang Fedah Agro Ventures ada murah, jual. Beli pula yang syarikat perladangan yang ada di Sabah sana lebih mahal daripada yang ada di sini di Tradewin punya kan. Ini 1.2 bilion. Ini satu keputusan atau tindakan atau keputusan perniagaan yang tidak bijak. Jual yang kita ada murah, beli yang kita tak ada mahal. Ini satu keputusan perniagaan tidak bijak dan kita menjangka ada penyelewengan di situ. Kita nak tanya Tan Sri Isa, kenapa buat keputusan macam itu? Apa alasan dia jual saham Tradewinds pada harga yang murah daripada harga pasaran dan beli pula harga pasaran, harga yang sepatutnya, beli pula perladangan yang sebenarnya juga yang lebih mahal harganya RM140 sesaham, dan harga jatuhnya kalau kita ikut harga sehektar RM58,300 sehektar. Mahal. Orang kata, pakar peradangan kata ini adalah beli tanah yang mahal, cukup mahal.
bagi Felda. Ini isu dia. Kita ada senarai ya, shopping list yang Tan Sri Isa buat untuk Felda Global Ventures. Kita akan akhirkan ni. Kita lihat di sana duit ada 44 bilion dan nak belanja 5.2 bilion. Jadi kita ada defisit pula lebih kurang 800 million. Apa jenis perancangan bisnes ni? Ada dapat jana wang daripada penyerahan, semuanya tidak belanjakan untuk hutang pula lagi. Ini adalah satu pengurusan perniagaan yang tidak berhemat dan tidak bertanggungjawab, menepikan kepentingan peneroka di dalam kawasan. Sebagai tindak balas dari selepas laporan polis kami, saya nak maklumkan jawatan kuasa selamatkan Felda yang kita nak kukuhkan sebelum ini. Kita akan buat pelancaran kepada roadshow selamatkan Felda 2.0 di Bandar Jepun. Ada 12 hari kita akan lancarkan. Selepas kita lancarkan, kita akan mulakan roadshow kita ke seluruh negara. Dan keduanya, bersama-sama saya dengan Tuan Haji Haris Abdullah, yang penasihat undang-undang, di mana Tuan Haji Haris dan tim lawyer kita sedang menyemak sejauh mana isu pajakan dan pelaburan ini yang mana boleh kita heret mereka ke muka pengadilan. Itu antara yang kita sedang kenal pasti. Mungkin Tuan Haris ada yang sudah ke mana yang kita akan fikirkan. Okay. Pajakan. Salam sejahtera. Okey, sekarang ni yang sebenarnya apa Felda sedang cakap kepada peneroka adalah tapi dia lupa, dia mengelirukan peneroka macam tanah ni misalnya pajakan mungkin untuk tempoh sebenarnya 9 tahun akan tamat pada yang sebutkan ya. Tapi untuk tempoh 99 tahun. Jadi bila pajakan ni daripada segi undang-undang, pajakan kena daftar di pejabat tanah. Jadi apabila peneroka bagi pajakan selama 30 tahun kepada Felda, pajakan tu akan didaftarkan di pejabat tanah dan pejabat tanah akan keluarkan satu grant macam ni, pajakan memihak kepada Felda. Dia akan sebut situ 30 tahun. Persoalannya, kalau kita dapat pajakan macam ni, kalau sekarang tanah-tanah kita dapat dari kerajaan atau kita beli rumah baru, semuanya di bawah pajakan. Dan pajakan tu kita boleh gadai kepada bank untuk dapat pembiayaan untuk membeli harta. Dan tidak ada apa yang akan melarang Felda daripada menggadai pajakan 30 tahun tu kepada bank untuk mengumpul dana. Kita cuba bayangkan, kalau 80% daripada 112,000 orang peneroka yang benarkan tanah mereka dipajak selama 30 tahun kepada Felda, bermakna lebih daripada 80,000 peneroka akan beri tanah mereka yang seluas 10 ekar minimal seorang peneroka, bermakna 800,000 ekar tanah akan ada dalam tangan Felda. Dan kalau kita ambil contoh, nilai paling rendah pun 50,000 satu ekar, berapa banyak duit yang Felda boleh jana daripada pajakan? Apa akan berlaku sekiranya Felda gagal untuk servis pinjaman kepada bank? Saya percaya akan sampai satu masa di mana Felda akan hanya tinggal sejarah di Malaysia. Felda akan jatuh dalam tangan ahli-ahli korporat apabila mereka beli tanah-tanah pajakan ini daripada melalui lelangan awam yang akan dilakukan oleh pihak-pihak bank atau pihak pembiaya. So ini adalah satu trend yang paling bahaya. Saya percaya Felda memang bercadang untuk gadaikan tanah pajakan ini sebab tanah mereka sendiri ada Felda Plantation, tanah mereka sendiri yang diambil secara oleh Teknoklan telah pun diberi kepada Felda Corporation oleh pajakan. Jadi apa gunanya tanah baru milik peneroka kalau mereka betul dan mengendalikan mereka boleh ambil balik tanah mereka daripada Felda Corporation? Kenapa libatkan peneroka? Jadi di kesempatan ini saya nak bagi tahu kepada peneroka untuk berhati-hati. Ada kemungkinan besar tanah mereka akan terlepas daripada tangan mereka sendiri.
Okay. So, ya. Kalau saya dah habis 013